Salam sejahtera kepada semua pembaca. Nama saya Teo Yong Le, berumur 16 tahun dari SMJK Ave Maria Convent Ipoh. Pada hari yang mulia ini, saya akan berkongsi sebuah buku yang berjudul Forensik Kewangan, karya Zaide Ismail. Sebelum saya mula menerangkan sinopsis buku ini, saya akan mengulas sedikit mengenai bio penulis. Zaide Ismail merupakan seorang usahawan, jurutera forensik kewangan, dan juga pengasas urus insan sebuah komuniti celik kewangan. Beliau telah banyak memberikan bantuan dalam usaha mengoptimumkan potensi kewangan pribadi seseorang individu, memaksimalkan simpanan bulanan, melupuskan hutang, dan menambah harta bagi membolehkan seseorang individu mencapai matlamat kewangan mereka. Buku forensik kewangan sangat bagus untuk dihadamkan kerana penulis menulis dengan santai berdasarkan pengalaman beliau yang banyak. Buku ini sesuai untuk dibaca bagi mereka yang inginkan kebebasan kewangan, bersara awal ataupun yang sedang menghadapi masalah kewangan. Buku ini mengandungi banyak tips, langkah-langkah, nasihat dan panduan yang diberikan oleh penulis. Grafik buku ini juga sangat menarik dan membantu pembaca untuk menghadam isi kandungan sehingga tidak bosan membaca halamannya berulang kali. Saya tertarik dengan buku ini yang menyatakan bahawa siapa kawan kita pada hari ini sebenarnya menentukan berapakah jumlah harta kita pada masa hadapan. Buku forensik kewangan ini mengandungi 10 bab yang membolehkan kita memahami cara menguruskan kewangan. Dalam mempraktikkan perancangan kewangan pribadi, terdapat rukun dan hukum yang perlu diikuti. Dalam kewangan, kita sebenarnya perlu memfokuskan kepada pembinaan harta dan bukannya simpanan. Apabila disebut harta, maka kita perlu faham bahawa sesuatu itu mempunyai nilai dan equity. Dengan kata lain, nilainya meningkat dari semasa ke semasa. Harta ini terpulang kepada kita apakah maklumat yang hendak kita kumpul sebenarnya, tidak kiralah hartanah, emas dan lain-lain. Selanjutnya, perkara yang membolehkan kita mempunyai kebebasan kewangan dan kekayaan adalah dengan mempunyai objektif atau maklumat kewangan yang jelas atau impian kewangan yang nyata. Proses merancang kewangan amatlah mudah. Kita hanya perlu tahu apa yang kita mahu, nilainya dan bila kita memerlukannya. Dari aspek mengurus pinjaman atau hutang, janganlah lari dan menghilangkan diri. Bincang dan lakukan penstrukturan semula. Salah satu cara yang dinyatakan dalam buku forensik kewangan ini untuk melangsaikan hutang adalah dengan kaedah snowball, iaitu melangsaikan hutang yang kecil terlebih dahulu diikuti dengan hutang yang lebih besar. Cara dan teknik untuk mengurus kewangan pribadi juga telah disampaikan oleh penulis. Antaranya yang dominan ialah mempunyai objektif atau matlamat pengurusan. Jangan berhutang sekiranya tidak tahu cara membayar hutang dan elakkan diri daripada menggunakan wang simpanan untuk perbelanjaan. Selain itu, pastikan apa jua perkara yang ingin lakukan mestilah satu keperluan bagi anda, bukannya berdasarkan kehendak atau kemampuan. Kesimpulannya, melalui buku ini, saya dapat belajar proses mengurus kewangan pribadi, iaitu mengetahui perbezaan antara kehendak, keperluan dan kemampuan, memantau dan menetapkan strategi baik pulih kewangan, merancang cara meningkatkan aliran tunai, melaksanakan cara lupuskan beban, dan akhirnya fokus pada pengumpulan harta. Kita perlu membuat pengkajian semula cara pengurusan kewangan pribadi kita dari semasa ke semasa jika perlu. Akhir kata, saya telah banyak menambah ilmu dan kemahiran mengenai pengurusan kewangan yang tidak dapat dipisahkan daripada kehidupan kita. Buku forensik kewangan ini patut dibaca oleh semua lapisan masyarakat, terutamanya golongan remaja. Jangan persiakan masa dan usia muda yang anda. Ambillah peluang ini sebelum mempunyai bermacam-macam bentuk beban. Sekian, terima kasih.